Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama. Anda bersama saya, Rozaini Ruslan. Lagi kes ceroboh perairan. Juga, Hospital Ampang rawat COVID-19. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menahan 4 bot nelayan Vietnam dan merampas hasil tangkapan laut serta peralatan menangkap ikan bernilai 6 juta ringgit. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, kapal maritim Nusa KM yang melakukan rondaan menerima maklumat melalui pusat operasi terdapat bot mencurigakan dipercayai bot nelayan asing sedang melakukan aktiviti penangkapan ikan. Kesemua bot nelayan itu ditahan ketika ops kuda laut pada jarak antara 77 hingga 78 batu nautika dari Kuala Terengganu pada jam 4 pagi pada Isnin. Tambah beliau, KM Nusa bergerak ke lokasi kejadian dan mendapati terdapat 4 bot nelayan bersama 46 orang termasuk tekong dan awak-awak Vietnam berusia 15 hingga 62 tahun leka menangkap ikan. Kesemua mereka ditahan kerana menceroboh perairan negara dan tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah serta tidak memiliki sebarang kebenaran melakukan aktiviti penangkapan ikan di perairan Malaysia. Siasatan awal mendapati bot tersebut sudah berada di perairan negara lebih sebulan. Bukit Aman berjaya tumpaskan sindiket pengedaran rokok seludup selepas menyerbu satu gudang dan stor di Kampung Selamat, Tasik Gelugur semalam. Dalam serbuan itu, polis merampas 18.49 juta batang rokok seludup dianggarkan bernilai hampir 13.87 juta ringgit dan menahan 5 lelaki warga tempatan berusia 36 hingga 63 tahun disyaki anggota sindiket berkenaan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, serbuan dijalankan selepas Polis Cawangan Perisikan dan Siasatan Khas Pasukan Gerakan Khas PGK KDNKA Bukit Aman menjalankan risikan selama 4 bulan. Selain itu, polis turut merampas 4 lori dan 2 kereta bernilai RM300,000 dipercayai digunakan sindiket berkenaan. Siasatan awam mendapati sindiket ini aktif melakukan kegiatan pengedaran rokok di bahagian utara dan tengah Semenanjung. Sindiket berkenaan dipercayai mengisytiharkan rokok terbabit sebagai barang runcit berdasarkan surat kebenaran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI ditemui dalam lori dirampas. Datuk Zainal Abidin juga memaklumkan siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengetahui modus operandi sindiket berkenaan dan negara mana rokok itu diperoleh memandangkan ia baru sahaja ditumpaskan. Lelaki 50 tahun melecur tahap 2 selepas lori tangki gas petroleum cecair LPG yang dipandunya terbakar di Perai petang semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 2.30 petang dan sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Perai bergegas ke lokasi kejadian dengan dibantu BBP Bandar Perda, Sungai Bakap serta Bayan Bayu. Kebakaran membabitkan sebuah lori 5 tan yang membawa muatan tangki LPG di kawasan terbuka di tempat mengisi gas. Sementara itu, kebakaran berjaya dikawal pada jam 2.50 petang sebelum api dipadamkan sepenuhnya pada jam 4.42 petang. Seorang mangsa berusia 50 tahun melecur tahap 2 dan dia diberi rawatan awal oleh pasukan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS sebelum dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Kejadian dikatakan berlaku ketika kerja-kerja pemindahan gas ke tangki lori dan puncanya masih dalam siasatan. Pemandu lori tangki gas petroleum cecair LPG maut dalam nahas membabitkan 5 lori di kilometer 288 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara malam tadi.
Ia difahamkan lori berkenaan merempuh belakang sebuah lori kontena. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, nahas membabitkan lori tangki LPG itu dengan 4 lori lain. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Simpang Pulai dengan bantuan pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat JBPM Perak dari BBP Pasir Putih dikejarkan ke lokasi sebaik panggilan diterima jam 10 malam. Nahas dipercayai membabitkan 4 mangsa, namun hanya 2 daripadanya sahaja yang dikeluarkan oleh pihak bomba dari kenderaan yang dinaiki masing-masing. Pemandu lori tangki LPG terbabit maut di tempat kejadian, manakala seorang lagi yang berada di lori yang berbeza, iaitu lori yang terletak di hadapan sekali, cedera pada kaki kanan. Pengesanan kebocoran yang dibuat oleh pasukan Hazmat bagaimanapun mendapati tidak berlaku sebarang kebocoran pada tangki LPG terbabit. Polis menahan seorang lelaki yang cuba memecahkan mesin deposit tunai CDM di sebuah bank di Lintang Bukit Penara, Balik Pulau malam tadi. Suspek 39 tahun dari Georgetown dikatakan menaiki bas sejauh 22 km bagi melakukan jenayah berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent Kamarul Rizal Jainal, panggilan diterima daripada penolong pengurus bank yang menyedari kejadian berkenaan selepas terdengar sistem penggera keselamatan berbunyi kira-kira jam 9.40 malam. Ketika kejadian, suspek menggunakan penyerap hentakan absorber kereta bagi memecahkan mesin berkenaan namun tidak berjaya. Dalam pada itu, wang tidak berjaya dilarikan, hanya bahagian luar mesin itu mengalami kerosakan. Siasatan awal mendapati, suspek menaiki bas seorang diri dari Georgetown ke Balik Pulau bagi melakukan jenayah itu. Suspek yang masih bujang didapati mempunyai 4 rekod lampau berkait dadah. Siasatan lanjut berhubung kejadian masih dijalankan. Nasib malang buat seorang lelaki apabila kereta yang dipandunya terbabas lalu merempuh sebuah bas yang diparkir di bahu jalan di kilometer 43 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan, Kampung Gong Balai, Mercang pada Rabu. Ketua Polis Daerah Marang, Deputy Superintendent Muhammad Zain Mat Deris berkata, kejadian berlaku jam 6.15 pagi di mana mangsa Wan Isham Nizam Wan Ahmad alias Wan Jalil 35 memandu kereta jenis Pro 2 Beza dari arah Kuantan menghala ke Kuala Terengganu. Mangsa dilaporkan cedera parah dan dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahira HSNZ untuk menerima rawatan. Namun, unit forensik HSNZ memaklumkan mangsa meninggal dunia pada jam 1 petang pada hari yang sama. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Tembakan amaran dari Rusia. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan.
Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu ia dapat bertahan selama seumur hidup. Vaksinasi berupaya untuk mencegah jangkitan dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, hendaklah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan kendiri, patuhi SOP dan terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Akademi Sains Malaysia. Bertemu kembali. Seorang bekas pengurus inkubator Mardi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu hari ini atas pertuduhan salah guna kuasa untuk mendapatkan suapan bernilai RM17,000. Tertuduh Muhammad Saiful Nizam, 40 tahun, yang bertugas di Besut membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Noriah Osman. Tertuduh didakwa menggunakan jawatannya dengan mencadangkan sebut harga paling rendah syarikat milik sekutunya untuk mendapatkan kerja penambahbaikan sistem pemotongan bagi tujuan mempelbagaikan produk hasilan kilang jejari berjumlah RM17,000 pada Mac 2015. Dia didakwa mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dan 26 Julai ini tarikh sebutan semula kes. Mahkamah turut meletakkan syarat tambahan iaitu pasport antarabangsa tertuduh perlu diserah kepada mahkamah dan tertuduh perlu melapor diri ke pejabat SPRM pada setiap 1 hari bulan sepanjang prosiding. Pada 25 Mei lalu, tertuduh didakwa melakukan pecah amanah dengan tidak menyerahkan wang pembayaran sewa kios bagi bulan Januari hingga September 2019 beserta deposit kepada bahagian keuangan Mardi Kuala Terengganu yang berjumlah RM14,250. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS memutuskan untuk menukar status Hospital Ampang daripada hybrid COVID-19 kepada Hospital Rawatan Pesakit COVID-19 sepenuhnya berkuat kuasa semalam. Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Syahri Ngadiman berkata, keputusan berkenaan diambil berikutan peningkatan kes harian COVID-19 yang tinggi, terutamanya membabitkan pesakit kategori 3 dan ke atas secara berterusan di zon wilayah tengah. Situasi ini menyebabkan purata penggunaan katil di hospital-hospital zon wilayah tengah melebihi kadar maksimum. Secara keseluruhannya, kini terdapat 2 hospital yang akan beroperasi sebagai hospital full COVID-19 di Selangor, iaitu Hospital Sungai Buloh dan Hospital Ampang. Dr. Syahri berkata, susulan itu, semua rujukan pesakit bukan COVID-19 dari fasiliti lain ke Hospital Ampang perlu dihentikan sementara waktu mulai Rabu, memberi ruang kepada Hospital Ampang menerima pesakit COVID-19. Seorang doktor didenda RM5,000 di Mahkamah Session Kangar selepas mengaku bersalah mengadakan penerbitan yang mengandungi berita tidak benar mengenai vaksin Sinovac di Berseri Perlis pada April lalu. Tertuduh Jamnul Azhar Mulkan, 53 tahun, boleh dipenjara selama 5 bulan sekiranya gagal membayar denda yang ditetapkan. Terdahulu, tertuduh yang berkerusi roda tiba sekitar jam 8.50 pagi sambil ditemani isteri dan anaknya. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menggunakan perkhidmatan aplikasi Facebook dan menggunakan nama profil UIDM Polimas dengan niat untuk menyebabkan ketakutan atau kebimbangan kepada orang awam dengan mengadakan penerbitan yang mengandungi berita tidak benar melalui video ceramahnya. Dia didakwa melakukan perbuatan berkenaan di Klinik Kesihatan Berseri Padang Besar jam 8.10 pagi pada 20 April lalu. Tertuduh didakwa melakukan satu kesalahan mengikut Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 di mana sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, tertuduh juga boleh didenda tidak melebihi RM1,000 bagi setiap hari selama kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Dia yang faham dengan pertuduhan kemudian membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Musyiri PN. Tertuduh kemudian membayar denda yang ditetapkan sejurus selesai prosiding.
Murung kerana gagal dalam perniagaan membuatkan seorang lelaki nekat terjun dari tingkat 10 pangsapuri di Jalan Bagan Ajam, Butterworth petang semalam. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata, polis menerima panggilan daripada seorang lelaki berusia 52 tahun yang juga pengerusi pangsapuri pada jam 6.45 petang berhubung insiden itu. Menurutnya, siasatan awal mendapati mangsa berusia 26 tahun memasuki ke kawasan pangsapuri dengan menaiki motosikal melalui laluan utama. Mangsa terus menaiki lift ke tingkat 10 sebelum duduk melunjur kaki keluar di balkoni kaki 5 dan secara tiba-tiba terjun ke bawah. Hasil soal siasat ke atas isteri mangsa yang juga berusia 26 tahun memaklumkan suaminya mengalami tekanan perasaan sejak beberapa hari lalu dan pernah menerima rawatan di sebuah klinik swasta 4 hari lalu. Ia dipercayai selepas perniagaan yang diceburi gagal dan mengalami kerugian. Mayat dibawa ke Hospital Seberang Jaya HSJ untuk proses bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Beberapa hari selepas 5 eksekutif akhbar Apple Daily dan aset syarikat dibekukan, Apple Daily akan menerbitkan edisi terakhir hari ini setelah 26 tahun beroperasi. Edisi terakhir akhbar pro-demokrasi popular di Hong Kong dalam kalangan penduduk bandaraya itu diterbitkan hari ini. Biarpun sibuk menyediakan edisi terakhir dalam suasana sedih, kaki tangan wartawan dan juru gambar akhbar itu sempat berhimpun mengambil gambar kenangan bagi merakamkan detik dan ingatan sepanjang bertugas. Terdahulu, Apple Daily menjadi institusi terbaru Hong Kong yang dikenakan tindakan mengikut Undang-Undang Keselamatan Nasional yang diperkenalkan Beijing tahun lalu bagi mengawal penunjuk perasaan demokrasi. Khamis lalu, lebih 500 pegawai polis menyerbu bilik berita akhbar berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh pihak berkuasa sebagai tindakan atas penyiaran artikel dan kolom yang meminta sekatan dibuat terhadap China. 5 eksekutif termasuk Ketua Editor Ryan Lau dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Cheong Kim Heng ditahan dengan tuduhan berpakat dengan pasukan asing. Thailand melaporkan kematian harian tertinggi akibat COVID-19 apabila 51 lagi korban dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu, menjadikan jumlah kematian keseluruhan seramai 1,744. Thailand turut mencatat 3,174 kes baharu, menjadikan terkumpul sebanyak 228,538 setakat ini. Jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA Dr. Tawisin Visanu Yotin berkata, korban terbaru itu melibatkan 26 lelaki dan 25 wanita berusia antara 29 hingga 31 tahun termasuk seorang warga Myanmar. Daripada kes baharu, beliau menyatakan 3,148 adalah jangkitan tempatan termasuk 720 melalui pengesanan kes aktif dan 26 kes import. Sementara itu, Jawatankuasa Penyakit Berjangkit Thailand bersetuju untuk mengurangkan selang masa antara dos vaksin COVID-19 AstraZeneca kepada 8 minggu berbanding 10 hingga 12 minggu berikutan varian Delta sudah dikesan di negara itu. Setiausaha Tetap Kesihatan Awam, Dr. Kiati Pum Wong Rachid berkata, NCDC memutuskan untuk menyesuaikan masa untuk dos kedua kerana varian Delta merebak dengan cepat. Semalam, Rusia melepaskan tembakan amaran ke arah kapal pemusnah tentera Laut Britain di Laut Hitam selepas mereka menceroboh perairan Moskow. Ia dikatakan sebagai tembakan amaran buat kapal British. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, HMS Defender diberi peringatan awal bahawa senjata akan digunakan jika sempadan negara Persekutuan Rusia dilanggar. Namun pihak Britain tidak bertindak balas terhadap amaran itu. Dalam pada itu, kejadian berlaku di perairan pantai Cape Violen di Crimea yang diambil alih oleh Rusia dari Ukraine pada tahun 2014. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan kapal peronda sempadan melepaskan tembakan amaran dan kemudian pesawat Su-24 menjatuhkan 4 bom di sepanjang laluan kapal pemusnah terbabit. Kemudian kapal Britain meninggalkan perairan Rusia selepas tembakan dilepaskan. Bagaimanapun, Kementerian Pertahanan di London menolak dakwaan kerajaan Rusia bahawa tembakan amaran dilancarkan terhadap HMS Defender di Laut Hitam. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Coca-Cola terbang untuk Ronaldo.
Jenis-jenis penutup mulut dan hidung. Terdapat pelbagai jenis penutup mulut dan hidung di pasaran. Penutup mulut dan hidung jenis kain tidak sesuai digunakan untuk mengelak jangkitan virus. Penggunaannya adalah untuk mengelak kesejukan. Penutup mulut dan hidung jenis PAN tidak sesuai digunakan untuk mengelak jangkitan virus. Penggunaannya lebih kepada fashion. Penutup mulut dan hidung N95 memberi perlindungan kepada petugas kesihatan yang mengendalikan pesakit di hospital. Penutup mulut dan hidung 3 lapis paling sesuai digunakan bagi mengelak jangkitan virus. Siapa perlu memakai penutup mulut dan hidung 3 lapis ini? Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan pemakaian penutup mulut dan hidung jenis 3 lapis kepada golongan berikut: penjaga individu yang ada gejala pernafasan, petugas kesihatan yang mengendali pesakit, petugas di barisan hadapan, individu yang ada gejala pernafasan. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam, serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembap. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Pelupusan penutup mulut dan hidung. Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda masih lagi bersama saya Wan Hafiz yang kita bawakan secara langsung daripada Sirius TV untuk mengikuti keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Baik, tanpa buang masa kita akan teruskan dengan melihat paparan carta angin. Pada ketika ini jelas menunjukkan kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya yang mana ianya memang sinonim dengan monsun barat daya apa yang kita sedang alami pada ketika ini. Dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan latitude lebih tinggi buat masa kini, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam. Dan selain daripada itu juga keadaan ombak juga di kawasan perairan ini juga boleh mencapai 3.5 meter. Dan di kawasan perairan lain buat masa kini, alhamdulillah masih lagi di bawah 2.5 meter. Tetapi buat masa kini Met Malaysia menerusi laman sesama mereka telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua bermula hari ini sehingga ke 26 Jun 2021. Amaran kategori kedua melibatkan kawasan perairan Phuket dan sebahagian amaran di perairan Phuket juga diletakkan di bawah tahap 1, itu juga di kawasan perairan Condor, Reef North, Palawan dan juga di bahagian Sulu. Dan harusnya keadaan ini adalah berbahaya kepada bobok kecil serta sukar dan regi laut. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati terutama kepada para nelayan yang mana ingin turun ke laut, dan diharapkan anda supaya tidak turun ke laut dan menghindari kawasan pantai. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia. Begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Sarawak yang melibatkan di bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Betong. Di Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung. Dan menjelang ke petang nanti kita masih lagi menjangkakan hujan berserta ribut petir masih lagi akan berlaku melibatkan
melibatkan pantai barat, pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga di bahagian pedalaman Semenanjung yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang di bahagian pedalaman di negeri Selangor. Begitu juga di negeri Sabah dan Sarawak, hujan berserta petir akan lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan juga di bahagian utara di negeri Sarawak. Dan menjelang ke esok pagi, kita jangkakan keadaan mendung akan berlaku di kesemua negeri di Semenanjung Malaysia. Keadaan lembap seperti hujan renyai dijangkakan akan berlaku melibatkan di bahagian pesisir pantai di negeri-negeri pantai timur daripada negeri Kelantan sehingga ke di bahagian timur di negeri Johor. Sekian saja laporan cuaca daripada Sirius TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aksi kumpulan E Euro 2020, Sergio Busquets sebab selepas pasukannya meraihkan kemenangan besar membenam Slovakia 5-0 dalam aksi pertamanya selepas kembali pulih daripada COVID-19. Sementara itu, bagi aksi kumpulan F, Cristiano Ronaldo dibaling botol Coca-Cola selepas meraihkan jaringan kedua menerusi sepakan penalti ketika Portugal terikat 2-2 dengan Perancis. Ia susulan video Ronaldo tular di mana beliau mengalihkan 2 botol Coca-Cola ketika melakukan sidang media pada minggu lalu. Beralih ke Copa America 2021, juara bertahan Brazil mengetuai kumpulan B selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Colombia dalam aksi tegang awal pagi tadi. Baik, sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjagaan fizikal, terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.